إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah dan kurnianya dapat lagi kita menyambung bacaan buku Manhaj Golongan yang Selamat ataupun Taifah Al-Mansurah ataupun Al-Firqatun Najiyah. Di khurafat, tajuk kita khurafat bukan karamah. Khurafat bukan karamah. Khurafat ni benda yang tahyul lah, percayaan karut ataupun karamah diambil daripada perkataan karuma yakrumu. Karuma yakrumu maksudnya mulia, memuliakan. Karamah ni kemuliaan, masdar, kata terbitan. Karamah, karamatun, kata terbitan kemuliaan. Dalam salah satu edisinya dengan judul Khurafat seputar Ad-Dasuqi. Ad-Dasuqi, maknanya Ad-Dasuqi ni satu tempatnya di sebelah utara Mesir. Sebelah utara Mesir, satu tempat yang mana seorang yang bernama Ibrahim bin Abdul Aziz Abul Majdi, di mana dia ni Sufi, yang maknanya puak-puak Sufi ni mengiktiraf dia ni seorang daripada wali kutub yang empat, yang terakhir. Ni khurafat dia bahawa puak-puak Sufi ni kan, yang dilahirkan pada 653 Hijriah. Ibrahim bin Abdul Aziz atau Abul Majdi Ad-Dasuqi lahir pada 653 Hijriah. Dia mati pada 696 Hijriah. Dia Dasuqi ni nisbah sandaran kepada tempat tinggal dia lah, di sebelah utara Syamal, sebelah utara Mesir. Jadi mana sekarang ni sampai ada sekarang ni kubur dia yang dihiasi dengan perhiasan yang cantik, kemudian diziarahi. Lebih kurang disebut maknanya aksar min million, lebih daripada 1 million orang pergi duk ziarah kubur dia. Puak-puak Sufi tadi duk pergi ambil berkat dekat dia tadi. Ni maknanya. Jadi dalam majalah At-Tauhid dia menulis dalam satu edisi dia, tajuk dia Khurafat seputar Ad-Dasuqi. Maknanya dia menulis, kata majalah At-Tauhid, dalam hasyiah kitab As-Sawi. Hasyiah As-Sawi disebutkan sesungguhnya Dasuqi biasa berbicara dengan segala bahasa. Ini khurafat, benda karut, tahyul. Jadi kalau kita maknanya disebut bila bisa berbicara, boleh berbicara dengan segala bahasa, maknanya dengan semua bahasa. Bahasa burung, bahasa ayam, bahasa kucing, bahasa lembu, kan? Bahasa macam rimau dan sebagainya. Segala bahasa dia kata. Kalau Nabi Muhammad SAW macam tu. Bahasa asing. Jadi kalau bahasa asing ni kita tak heran lah. Kalau bahasa manusia ni memang kita tak heran lah. Ada orang boleh 7-8 bahasa, kan? Bahasa dia satu dah. Bahasa Banjar lagi, Jawa lagi, apa lagi, Kedah lagi, Kelantan lagi, kan? Bugis lagi, macam-macam bahasa dia boleh. Bahasa Inggeris dan sebagainya.
Kita tak heran lah. Bahasa asing dan bahasa Suryani. Bahasa Suryani kan dalam kitab, maknanya bahasa asal kitab Injil tu kan. Bahasa binatang ni karut ni, bahasa binatang dan bahasa burung. Tapi kalau burung boleh cakap bahasa manusia, kita tak heran. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa khabar? Pencuri masuk, pencuri dia ajak. Kan? Jadi maknanya tuan dia dah ajak, dia boleh cakap pada burung. Tu dia. Dan dia ni burung, dia boleh faham bahasa kita. Ada kan? Ada. Makcik tahulah siapa dia tu, makcik tahu. Makcik dia tahu, makcik depan saya ni, satu nombor 3 dia tahu. Maknanya burung tu faham bahasa mana? Bahasa kita. Kita kata nama, panggil nama dia, dia balik. Kan? Kita suruh dia pergi. Jadi ada. Kan? Maknanya ada. Burung tu pernah tengok tak? Tak tengok, saya tanya makcik, yang makcik ni. Tanya makcik tu, dia tahu. Bekas dia punya lah, anak-anak dia tu kan. Tapi orang baru ni orang curi no? Tapi dapat balik, alhamdulillah. Nama apa? Nama Tini dan Tina, macam tu lah. Dia burung tu kan. Dia boleh faham bahasa kita. Boleh faham. Adapun kita nak faham bahasa burung ni tak ada. Ni karun. Kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam, dia boleh faham segala bahasa binatang, hatta semut tadi kan. Semut, dia kata kepada kabilah dia, ketua semut tadi, berkatalah semut kepada kaum dia kan, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu. Kan, masuk dalam rumah-rumah kamu supaya tidak dipijak, kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan tentera-tenteranya. Nabi Sulaiman dengar, maka dia senyum dan dia ketawa dan senyum alaihi salam. Itu Allah sebut kisah Nabi Sulaiman dan burung tu kan. Itu juga yang jadi kita panggil spy ataupun mata-mata bagi Nabi Sulaiman alaihi salam. Burung tu apa? Burung hud kan. Burung hud tu. Dia pergi hilang sampai Nabi Sulaiman kata, mana pergi burung ni, aku nak sembelih dia kalau balik. Melainkan dia buat cerita yang aku puas hatilah. Dia balik, dia kata ajituka bi naba'in azim, aku balik ni bawa berita yang sangat besar kan. Cerita kisah burung hud. Dia bawa berita yang benar, bercakap yang sahih. Selamatlah dia daripada sembelihan. Kalau tidak, dia kena sembelih burung tu. Kita dah baca dalam Quran, jadi maknanya gitu. Allah sebut dalam Quran kisah tadi. Jadi cerita ni Ad-Dasuqi ni, ia telah berpuasa sejak dalam buaian. La haula wala quwwata illa billah. Melihat Lauhul Mahfuz, dia dapat tengok Lauhul Mahfuz. Nabi kita pun tak sampai tahap tu. Kan? Dia ni lebih hebat lagi. Memang korang ajak sungguh buat-buat ni. Kan? Telapak kakinya tidak pernah menginjak bumi. La haula wala quwwata illa billah. Ia bisa memindahkan nasib muridnya dari sengsara menjadi bahagia. Ini cerita kan. Dajjal pun kalah. Dajjal pun kalah. Dunia di tangannya dibuat laksana cincin, dan dia telah sampai ke Sidratul Muntaha. Ini mana bukan benda reka, ini benda ada dalam kitab dia, ditulis. Jadi benda-benda pokok-pokok sufi ni, dia ni suka benda-benda yang tahyul, yang khurafat, pelik-pelik ni kan. Mana gitu. Jadi lain pada orang lain tu hebat lah. Jadi lain pada manusia tu hebat. Ini adalah omong kosong. Tak seorang pun yang akan mempercayainya, kecuali orang yang amat bodoh sekali. Orang yang paling bodoh tak ada dah ni. Percayalah benda ni. Kan? Bahkan hal itu adalah suatu kekufuran yang nyata. Bagaimana mungkin ia bisa melihat Lauhul Mahfuz yang Nabi SAW, penghulu semua makhluk pun tak pernah melihatnya. Nabi pun tak pernah nampak Lauhul Mahfuz tu macam mana kan? Bagaimana mungkin ia bisa memindahkan nasib murid-muridnya dari sengsara menjadi bahagia? Itu dia. Kan saya ni bila nak balik ke Kuala Nerang, Kedah, balik kod jalan kampung, kod Baling, kod Kulim, kod mana, sampai dekat kampung Sungai Tiang lah, pada tempat siam tu banyak kan. Tempat siam banyak. Dia akan tulis lah, di sini ada bomo siam buat anak panah. Di sini ada bomo siam. Maksudnya untuk tenun nasib, untuk jadikan orang kaya. Dia pun miskin, apa ke dana nak bagi orang jadi kaya.
Rumah pun nak reban, rumah pun nak runtuh dah. Kan? Dia ni di sini ada siap, ada ada tu sembok tu kan. Banyak lorong. Di sini ada bomo siam, sini ada bomo siam. Bomo tu pun tak larat dah. Kan? Dia pun tak menguasai diri dia sendiri, macam mana dia nak bagi kebaikan pada orang lain. Jadi hak bodoh sangat tu lah, hak teruk sangat tu lah pergi cari dia. Ni. Semua ini adalah khurafat yang dibuat-buat oleh orang-orang sufi yang angkuh dan sombong. Pok sufi ni angkuh dan sombong. Itulah. Macam kita hari ni lah, pok sufi ni dah menyerap masuk, kita kata dalam negara kita ni kan, begitu cepat. Macam cendawan yang tumbuh lepas hujan. Kan? Dia pergi, dia melata, merayap ke seluruh pelosok kampung, setiap negeri dia masuk. Ni pergi kampung negeri saya pula. Bukan saya punya negeri lah, saya bukan raja. Mana saya rakyat negeri tu lah. Pergi ke Kedah, pergi ke Perak. Perak berselawat. Meloncat-loncat, berhinggup-hinggup, berhayun-hayun macam kau kena belacan. Tapi benda macam ni lah orang minatnya, orang seronoknya. Kan? Ni belum keluar Dajjal lagi, baru keluar kita kata ekor dia. Belum Dajjal keluar lagi. Jadi mana bila keluar Dajjal esok pakai ramailah ikut dia, duk tipu orang tadi kan. Benda hak tak ada dalam ajaran Islam. Depa selimutkan Islam tadi dengan benda-benda yang menyeronokkan orang, dengan nasyidnya, dengan menyanyinya, selawatnya, menarinya. Kan? Tu dia. Orang macam ni tak kena tangkap. Orang macam ni tak kena usir. Bahkan dapat duit pula, puluh-puluh ribu dapat duit. Tu dia. Islam mereka macam tu. Dulu kita tengok 4-5 tahun lepas tak ada benda ni. Tapi kebelakangan ni benda ni makin teruk kan. Nama Kedah berselawat, Selangor berselawat. Selawat perdana apa. Siap lagi diwar-warkan dalam televisyen, dalam TV, ada saluran khas untuk mereka ni kan. Bila dikatakan kepada mereka, hampa ni apa? Hampa ni Wahabi. Hampa bukan suka benda-benda macam ni sebab hampa ni Wahabi. Hampa bukan cinta pada Nabi, hampa bukan selawat pada Nabi. Bila kita kata tak boleh selawat, bahkan digalakkan, kita sentiasa menggalakkan umat Islam jadi berselawat kepada Nabi SAW. Tapi cara hampa tu tak kena. Kaifiat hampa tu tak betul. Merosakkan agama, menyelimutkan agama dengan kejahilan tadi. Itu dia. Jadi teruk. Maknanya la ya'ti zamanun, la ya'ti yaumun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang satu hari ataupun zaman melainkan selepasnya lebih teruk daripadanya. Tu dia, takut kita kan. Takut kita. Jadi bila dalam keadaan kejahilan tadi, maknanya kita mudahlah ikut, terpesona dengan orang kata apa, hiasan-hiasan yang dibuat terhadap agama tadi kan. Tokok tambah terhadap agama tadi. Itu dia. Berat. Jadi mana logik tak bahawa Nabi SAW ni ajar kita ni menari-nari, berjoget-joget sambil berselawat kat atas dia. Satu benda yang sangat tak logik kalau akal ni boleh fikir kan. Islam ni macam tu ke? Melompat-lompat, tengok dalam YouTube tu kan, mana-mana buat melompat-lompat dengan hayun tengah sampai lupa diri. Hak setengah tu orang lelaki pakai skirt. Lepas tu menari pusing tu kan, macam gasing tu. Menari pusing pakai gasing, skirt warna merah ada, skirt putih ada. Kan? Pakai kopiah tinggi tu, pusing. Gilanya orang-orang ni. Kan? Dia kata memang kami gila. Habislah cerita. Kan? Kami gila kerana agama. Maksud dia gitu kan. Nak buat macam mana? Wallahiyadzubillah. Selamatkan diri dan keluarga kita daripada kejahilan ataupun kesesatan yang nyata ini. Dengan alasan tariqat sanad sampai kepada Nabi, kan? Buhtanul azim. Pembohongan, pendustaan yang sangat nyata dan jelas tadi puak-puak sufi ni. Itu. Baik. Kerana itu, pembaca hindarilah kitab-kitab yang membuat berbagai khurafat semacam ini. Di antaranya kitab At-Tabaqat Al-Kubra oleh Asy'arani.
Apa nama dia ni? Nama dia Abdul Wahhab bin Ahmad bin Ali Al-Ansari Al-Misri Al-Syafi'i. Abdul Wahhab. Ni Wahabi betul ya? Abdul Wahhab. Kan? Abdul Wahhab bin Ahmad bin Ali Al-Ansari Al-Misri Al-Syafi'i al-mashhur bi Sya'rani. Kan? Yusammunahu as-sufiyah. Puak sufiyah menamakan dia tadi Al-Qutub Ar-Rabbani. Qutub. Maksudnya kutub ni maknanya kita kata penjuru Ar-Rabbani lah. Ada kutub, wali-wali kutub, wali penjuru dunia tadi kan. Qutub Ar-Rabbani, puak sufi namakan dia. Dia ni seorang sufi Asy-Syadzili. Dia di tahun, di kurun yang ke-9 lah, 800, lahir 898, dia mati pada 973. Ini dia. Kemudian Mukashafatul Qulub oleh Al-Ghazali, Al-Arais oleh Al-Tha'alibi. Semua kitab itu haram dicetak dan diperjualbelikan. Kenapa? Merosakkan akidah orang. Maka benda-benda khayalan, benda-benda tahyul ni disebut dalam tu kan. Kata Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, ni ada fawaid, maklumat tambahan dalam kitab dia Minhajus Sunnah, kan? Ajma'a ahlul ilmi bil hadis, maksudnya para ulama hadis berijma' anna Tha'labi, bahawa Tha'labi itu yarwi ta'ifatan min al-ahadith al-mawdu'at. Dia ni meriwayatkan satu kumpulan daripada hadis-hadis yang palsu. Wa yaquluna, dan mereka yakni para ahli hadis mengatakan huwa yakni Tha'labi itu kahatibi lailin, seperti orang yang kutip kayu pada malam hari. Tahu tak kutip kayu pada waktu gelap? Kutip kayu punya kutip pegang-pegang ni apa? Panjang ni. Rupanya ulang patut tangan dia. Hatibi lailin, tak kira lah kayu ke ulang ke, dia kutip habis. Malam gelap tak nampak kan? Semua dia ambil. Jama'a kullama habba wa dabba. Ambil habis semua yang dia dapat. Pegang ambil. Kan? Tu dia. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ila an qala, sehinggalah sampai kepada kata Ibn Taymiyah, wa Tha'labi fihi khairun wa dinun. Tengok al-insaf wal adl dia sebut. Dan Tha'labi ni padanya ada kebaikan, dan dia ni orang kuat beragama lah. Tapi mana hak tak betul tu kena sebut lah, iaitu dia ni pergi kutip, tak kira lah dia riwayat habis semua hadis dhaif palsu, habis semua dia riwayat. Bila orang cerita kat dia, dia putang aku tu, dia putang aku ni, kan? Kenapa? Kerana nak mempertahankan diri dia. Malu lah. Tapi biasanya orang bila ada nama ni, ada pangkat ni, bila dia buat salah, bila orang tegur salah dia malu dan patah balik dia. Melainkan illa man rahim rabbi, melainkan orang yang Allah Ta'ala rahmati dia, kan? Kerana macam itulah ilmunya. Ilmu ni kadang-kadang kita ni bila tersilap kita patah balik. Melainkan orang yang sombong, dia tak mau mengaku kesalahan dia. Dia kerana apa? Kerana dia sombong dan angkuh. Bila dia salah, dia tak mau mengaku. Dia putang kau ni kan. Spin. Kalau baju kita spin, keren juga kan. Jadi orang ni kalau spin jadi gila. Tu. Baik. Habis tu kita masuk pula bahagian ke-32, cabang-cabang iman. Syu'abul iman. Cabang-cabang ni syu'ab lah. Syu'ab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi. Iman ni ada 60 lebih. Bid'un ni maksud dia, kalau dalam kamus ni dia ada perbezaan lah, kan? Tapi Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Fathul Bari, kan, dalam Kitabul Iman, dia huraikan bab tu, mana dia kata dia tarjihkan pendapat Qazzar. Qazzar ni maksud dia tarjihkan bahawa bid'un ni 3 sampai
3 hingga 9, maknanya 63 hingga 69 cabang. 63, 64, 65, 67, 69 kan. Jadi ada ulama kata 3 sampai 10, jadi khilaf. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dia terjihkan, dia kata kan kama qala Qazzarun, seperti mana kata Qazzar bahawa dia ni 3 hingga bid'un ni makna 3 hingga 9. Jadi 60, 63, 64, 65. Jadi al-iman tu 69 cabang. Paling banyak 69 cabang dia kata. Fa afdaluha, maka yang paling afdalnya qaulu la ilaha illallah. Itu yang paling afdal. Qaul, perkataan la ilaha illallah. Kan? Wa adnaha, dan yang paling rendahnya, cabang yang paling rendahnya adalah imatatul adha 'anit tariq, menghilangkan perkara yang menyakitkan dari jalan, batu ke, duri ke, apa ke yang menyakiti orang lain kan daripada jalan. Tapi kita kena tengok jugalah, kalau atas jalan raya, atas highway jangan duk berhenti. Kan? Kat tu kita pi jual nyawa kita. Kan? Kerana nak buang batu seketul tengah jalan, mari trailer tu jadi lemping jawab dah. Wallahualam. Jadi betul tu keadaan dia. Tengoklah keadaannya kan. Kita nak pahala pun tengok juga. Benda, kalau benda tu membahayakan, kita cuma beritahu pada orang dan sebagainya kalau kita tak boleh nak buat. Itu. Dan dalam riwayat Muslim yang lain ada tambahan a'laha la ilaha illallah, yang paling atasnya la ilallah wa adnaha ya imatatul adha 'anit tariq. Sebut dah. Baik ya. Di antara kitab yang disebut dihimpunkan, maknanya cabang-cabang iman tadi yang 69 tadi kan. Di antara kitab yang kitab khas yang susun tentang tu macam kitab Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, dia ada kitab khas dia, Al-Jami' li Syu'abil Iman, dia ada kitab dia. Dalam tu dia sebut lebih daripada 70 cabang. Dalam kitab Al-Baihaqi tu dia sebut, ada kitab khas dia, sebut tentang satu-satu cabang iman tadi kan, yang sebutlah hadis. Tapi dia sebut mari dia campur semua, lebih daripada 70 cabang. Itu maksud dia banyaklah. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dalam kitab dia, kitab khas yang kata mengumpulkan cabang-cabang iman tu kan, dia cerita pasal bacaan Al-Quran saja. Dalam bab bacaan Al-Quran saja, tentang adab Al-Quran, baca Al-Quran tadi lebih daripada 200 muka surat. Cerita pasal Quran saja. Maknanya cerita tu banyaklah maklumat dia kan, kalau kita dapat faedah daripada situ lah. Itu dia. Baik, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala telah meringkas hal tersebut di dalam kitabnya Fathul Bari, sesuai keterangan Ibnu Hibban. Nah, di antara dia Ibnu Hibban ni orang yang mengarang jugalah, mengarang tentang cabang-cabang iman tadi kan. Ini terbahagi dalam beliau berkata cabang-cabang ini terbahagi dalam amalan hati, lisan dan badan. Hati, lidah dan anggota badan kita. Jadi maknanya huraian di bawah ni semua daripada kitab Fathul Bari. Huraian ni daripada amalan hati sampailah kita tengok yang terakhir tajuk dalam bab ni kan. Tu sampai kecuali 3 perenggan yang di belakang tu, itu bukan dalam Fathul Bari lah. Yang ni semua terjemahan daripada kitab Fathul Bari. Kita punya musannif ni, penulis ni dia ambil di situ, kata Ibnu Hajar. Jadi mana kata Ibnu Hajar ni bawah tu, satu amalan hati dia huraikan di sini. Amalan hati tu apa? Adapun amalan hati adalah berupa i'tiqad dan niat. I'tiqad dan niat. Dan ia terdiri dari 24 cabang. Maknanya i'tiqad dan niat ni dia ada 24 cabang. Iman kepada Allah termasuk di dalamnya iman kepada zat dan sifat-sifatnya, serta pengesaan bahwasanya Allah adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Taala tidak serupa dengan sesuatu, tidak serupa dengan makhluk dia, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah mendengar ni Maha mendengar lah.
dengan cara yang layak bagi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beri'tiqad bahawa selain dia adalah baru, yakni makhluk lah. Selain daripada Allah Ta'ala tu makhluk. Itu dia. Jadi makhluk ni apa? Masih Allah lah. Makhluk ni selain daripada Allah tu makhluk lah. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab dan rasulnya, beriman kepada qadar, ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk, beriman kepada hari akhirat, termasuk di dalamnya pertanyaan malaikat di dalam kubur. Kalau orang tu tak percaya soalan malaikat dalam kubur, mana dia tolaklah Nabi, tolaklah hadis Nabi SAW. Ini membawa kepada kekufuran lah. Kenikmatan dan azab dalam kubur. Jadi benda tu yang kita tak boleh akal kita nak fikirkan. Kubur ni kecil ya, lubang kubur ni kan, muat satu jasad kita masuk dalam tu kan. Macam mana kita nak berasa nikmat dan berasa azab dalamnya? Jadi benda tu tak boleh nak fikir. Benda gaib. Ini dah. Dan pengumpulan di padang mahsyar, dibangkitkan pula kan. Orang musyrikin dia tak percaya kan. Aiza mitna wa kunna turaban, adakah kita ni mati, ya kan, dan jadi tanah. Aiza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun, ya kan. Adakah kita ni akan dibangkitkan semula, dah jadi tanah, dah jadi tulang dah, reput habis dah. Adakah kita akan dibangkitkan? Wa aba'unal awwalun, dan tok nenek kita macam tu juga ke? Kan? Itu dia. Qul innal awwalina wal akhirin, katakanlah hai Muhammad, orang dulu dan orang terakhir semua akan dibangkitkan. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, akan dikumpulkan mereka itu pada hari yang dimaklumi, iaitu hari mahsyar. Sebagaimana cerita Allah dalam surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Itu dia. Hisab. Ini hisab amalan kita, dihitung amalan kita kan, ditimbang, dihisab. Kemudian mizan, timbangan amalan. As-sirat, ini semua benda kita kata alam ghaib lah, benda yang belum berlaku di alam mahsyar besok. As-sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam, yang mananya dia punya tu titian tu lebih halus daripada urat rambut kita, lebih tajam daripada mata pedang kan, yang licin lagi menggelincirkan. Itulah dia yang akan dilalui oleh semua manusia. Wa in minkum illa wariduha, Allah Ta'ala kata tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan semuanya akan lalu di atas as-sirat. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Allah kata wa nadharu zalimina fiha jithiya, kami akan tinggalkan, kami akan biarkan orang-orang yang zalim berlutut di dalam neraka jahanam tadi. Itu dia as-sirat. Ini kita kata ujian terakhir lah. Ni semua pekat orang kata apa, tengoklah amalan masing-masing kan, ujian terakhir. Kemudian selepas as-sirat barulah kita ada di qantarah. Di qantarah ni sebelum masuk syurga. Maknanya ada yang selamat sampai di qantarah tu dalam keadaan dia tu teruk lah, letih yang amat sangat lah kan. Kaki sebelah di atas sirat, tangan sebelah berpaut pada as-sirat, merangkak punya kan, meniti punya meniti, sampai juga akhirnya ke qantarah. Alhamdulillahilladzi najjana minki, kan. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan kami daripada engkau, sampai kata macam tu. Ataupun maknanya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada engkau, yang mana keselamatan ni tak diberikan kepada orang lain selain daripada kami. Dia ingat orang lain semua macam dia. Padahal ada lagi macam sepantas kilat, selaju kuda yang berlari apa semua kan. Dia ingat orang lain macam dia lah selamatnya. Padahal ada orang hebat pada dia lagi, dia paling teruk lah, tapi lepas juga ke al-qantarah tu, lepas juga. Yang tak lepas tu memang tak lepas lah kan. Kena dikait oleh kalalib, besi cakup yang tajam, yang besar, yang keluar daripada neraka jahanam tu, duk kait. Dia kait orang yang di atas sirat tadi kan. Selamat yang kena tu lepas ke neraka
Jahannam yang dalam tu kan, wal'iyadzubillah. Mintalah keselamatan, selamat daripada neraka jahannam tadi. Ini syurga dan neraka. Ini semua beriman dengan hari akhirat. Benda ghaib. Cerita ghaib tadi kan. Jadi maknanya sebab tu ramai manusia tak beriman, sebab dia benda tak nampak. Iman dengan benda yang tak nampak tadi, yang tak boleh rasa. Tapi dengan arus elektrik dia beriman pula. Arus elektrik tu dia beriman. Suruhlah dia pegang, bagi 1 juta pun dia tak mau. Cari, orang kata apa, cari mati kan. Jadi tu dia maknanya. Tentu dia beriman pula benda yang dia tak nampak pun. Tak nampak. Itu. Baik. Kecintaan kepada Allah. Cinta dan marah kerana Allah. Cinta kepada Allah lain. Cinta dan marah kerana Allah lain pula. Itu dia. Maksudnya kita marah pada sesuatu tu bukan kerana kita benci pada dia, tapi kerana kita sayang pada dia, ataupun kerana Allah Ta'ala suruh kita marah dekat dia. Itu dia. Kecintaan kepada Nabi SAW dan yakin atas keagungan beliau, tapi tidaklah sampai mengagungkan Nabi SAW tahap ghulu, tahap melampau tadi kan. Sampai kata Nabi tadi maknanya Nabi ni sampai dicipta daripada cahaya, bukan kerana engkau kalau bukan kerana engkau kami tidak akan ciptakan alam ini, hai Muhammad. Semua cerita palsu, mengarut kan. Jadi melampaui batasan terhadap mengagungkan Nabi SAW. Nabi larang, la tatruni, jangan kamu melampaui dalam mengagungkan aku, memuliakan aku. Itu dia. Jadi macam tu lah tentang, tak ada suara, tentang ghulu kepada Nabi SAW tadi kan. Sehingga sebahagian mereka dia buat syair ataupun nasyid ataupun zikir. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu. Ini Nur Muhammad ni. Jadi maknanya ni dicipta oleh puak-puak yang gulat, melampau dalam agama. Ada kawan-kawan kita dia ambil, dia buat zikir, dia buat menyanyi. Lepas tu dia cari duit dengan zikir tu. Kan? Nur Muhammad sallallahu, dengan suara yang merdu dia tarik tadi kan. Tu dia. Dia akidah Nur Muhammad ni. Mana akidah kepercayaan bahawa Nabi itu diciptakan daripada cahaya. Padahal Nabi SAW tu macam kita juga, dilahirkan dia tadi kan. Asalnya setitis air gitu. Ya. Dulu ada saya macam dekat Mesir dulu ada belajar dengan Syekh ni. Dia selalulah cerita pasal Nabi Muhammad ni, dia turun ke dunia ni, dia membawa cahaya. Maksudnya dia membawa cahaya lah. Maksudnya kalau tanpa Nabi Muhammad ni takkan terang pun dunia ni. Maksudnya mungkin Nur Muhammad tu merujuk kepada itulah. Maksudnya Muhammad ni datang ke dunia membawa manusia kepada cahaya. Kalau merujuk kepada tu tak apa. Tapi kalau akidah puak-puak ni, puak-puak sufi tu, utamanya akidah mereka ni, sehingga disebut dalam kitab-kitab bahawa Nabi itu diciptakan Nabi SAW itu daripada cahaya. Kalau penciptaan daripada cahaya tu yang melampaui, tu yang salah. Tapi kalau Nabi SAW dia datang bawa nur, cahaya, petunjuk, al-hidayah, itu memang betul lah. Dan itulah yang sebenarnya, nur di situ. Kalau i'tiqad macam tu. Tapi kalau i'tiqad Nabi itu sendiri diciptakan daripada cahaya, bukan seperti makhluk yang lain, maka tu salah. Itu salah. Kalau dia memang dia datang untuk membawa cahaya apa semua kan. Tapi kalau Nur Muhammad, Nur ni cahaya Muhammad kan. Kalau Nabi tu datang bawa cahaya hidayah, petunjuk, itu tak apalah. Tapi Nur Muhammad tu kan, dia ada satu kepercayaan, dia panggil akidah Nur Muhammad. Ada satu tu kepercayaan bahawa mereka ni percaya bahawa Nabi itu dicipta daripada cahaya. Itu kepercayaan yang salah lah. Nabi bukan macam tu kan, sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Nabi Islam, tapi kita ni tidak melampau-lampau dalam mencintai Nabi kan. Sampai kita buat cerita karut
Nabi sendiri kata la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Itu dia. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ya. Termasuk di dalamnya berselawat atas Nabi SAW dan mengikuti sunnahnya. Kita ni disuruh selalu berselawat kepada Nabi SAW. Disuruh memperbanyakkan selawat kepada Nabi. Tapi dengan cara yang diajarkan kepada kita lah. Bukan dengan cara yang kita reka-reka, kita ada-adakan, tidak ada dalam agama. Kan? Cara berselawat tadi dengan menyanyi-nyanyi, kan? Goyang-goyang badan dan sebagainya, itu tak diajar. Berselawatlah kita tadi kan, sambil bawa kereta ke, kan? Sambil kita berjalan kaki ke. Daripada kita duduk menyanyi ke apa, kan kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad 10 kali pagi, 10 kali petang, untuk dapat syafaat daripada Nabi SAW. Paling kurang, banyak-banyak tak kisahlah, selawat banyak mana pun, kan? Selawat tadi, sallu ala Nabi, kan? Selawat ke atas Nabi SAW. Di antara orang yang kedekut ni, bila sebut nama Nabi SAW, depan dia tak selawat ke atas Nabi SAW. Jadi kita nakkan syafaat Nabi SAW, kita berselawat ke atasnya. Sebab Allah Ta'ala suruh kan, Allah suruh, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah ke atas Nabi SAW. Kita ni berselawat. Tak payah nak kata Kedah berselawat, Perak berselawat, Selangor berselawat. Selawat perdana, selawat tak perdana, selawat apa nama Toyota dan sebagainya. Perdana lawannya Toyota. Baik. Tak faham. Bukan tak faham, kan? Tak pun nak dengar kot. Baik. Kecintaan kepada Allah, kita dah baca tadi kan, ikhlas termasuk di dalamnya meninggalkan riak. Riak, meninggalkan riak. Riak ni maknanya syirik kecil lah. Suatu yang ditakuti oleh Nabi SAW ke atas umat dia. Yang Nabi kata, Nabi innama akhafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takut ke atas kamu, Nabi kata, syirik kecil lah. Apa nama sahabat tanya, siapa syirik kecil? Nabi kata riak. Riak ni kita beramal dalam hati kita, kita nak menunjukkan kepada manusia, pada orang lain, amalan kita. Riak, dosa besar lah. Riak ni dosa besar. Jadi benda tu kadang-kadang dia lintas, dia mari lintasan dalam hati kan. Maka kita cepat-cepatlah tolak dia, istighfar. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kan doa tu kan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada menyekutukan Engkau dengan apa yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepada Engkau dengan apa yang aku tidak ketahui. Itulah. Riak, meninggalkan riak. Ni mana? Riak ni kan lautan yang tidak bertepi lah, macam syirik khafi itu macam tu. Lautan yang tidak bertepi, dia mari pada kita ni, kita tak sedar pun dia mari. Kadang-kadang pada pakaian kita, kadang-kadang pada kenderaan kita, kadang-kadang pada makanan kita, kedudukan kita, dia mari macam-macam kan. Dia mari serang kita tadi kan. Jadi maknanya kita sentiasalah beristighfar, baca doa tadi, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sikap riak, kerana dia akan membatalkan amalan yang kita riak padanya. Contohnya bersedekah, ya, bersedekah, mula-mula sedekah 10 rial, 10 ringgit. Tengok orang lalu, kita keluar 100 ringgit bagi. Hak 10 ringgit tadi kira pahala, hak 100 tak ada apa. Kan, masa orang tak lalu dia buat 10 ringgit lah. Bila orang nampak orang lalu, dia pun keluar duit biru tu kan, duit apa, warna ungu tu, ungu purple tu kan, bagi, tunjuk pula kan, purple bagi. Ini membatalkan amalan yang sedekah 100 ringgit tadi lah. Hak 10 ringgit dia dapat pahala, 10 dia dapat pahala. Dia membatalkan, riak ni membatalkan amalan yang kita riak padanya. Itu.
Baik. Dan nifaq, bukan nifaq ni kita tahulah, bukan menyembunyikan yang lain daripada zahir lah maksudnya. Zahir macam lain, hati macam lain. Taubat dan takut, berharap, syukur dan menepati janji, sabar, redha dengan qada dan qadar, ketentuan Allah Ta'ala tadi kan. Tawakal, kasih sayang dan tawaduk, ini rendah hati, termasuk di dalamnya menghormati yang tua, mengasihi yang kecil, meninggalkan sifat sombong dan bangga diri, meninggalkan dengki, iri hati dan emosi. Maksud al-ghadab, marah kan, emosi ni sifat ghadab, mana sifat nak marah ya kan. Itu jadi makna ini semua yang berkaitan dengan amalan hati. Di mana ni raja lah, ni raja dalam badan kita ni. Hati kat mana? Sini kat mana? Ni jantung tu. Hati kat mana? Kan? Ini jantung. Jadi mana hati kat mana? Tak tahulah. Doktor tak ada sini. Jadi maknanya amalan itu, hati itu dia raja dalam badan kita. Idza saluhat saluha, idza saluha saluhat al-jasad, saluhal jasadu kulluh. Bila dia elok, badan kita elok lah, jasad kita kan, penampilan kita elok lah. Jadi kalau idza fasadat, bila dia rosak kan, fasadat al-jasadu kulluhu, rosaklah badan kita tadi. Dia hati. Mana dia ni raja dalam badan kita, dalam anggota kita. Kaki tangan ikut dia semua. Nama pun kaki tangan. Nama pun kaki tangan. Dia kena ikut bos. Bos kata buat, dia pun tangan pun tak boleh kata tak mau buat. Dia kena buat juga. Sebab bos kata buat. Tangan dan kaki. Sebab tu tangan dan kaki boleh cakap kan. Akhirat besok boleh cakap. Pasal apa hamba bercakap? Hari ni Allah Ta'ala bagi kami bercakap. Jadi saksi ke atas kamu. Tu dia. Ini amalan hati. Jadi maknanya iman tu, al-iman al-qawlul bil lisan wa i'tiqadun bil jinan. Kata dengan lidah, ucap dengan lidah, beriktikad dengan hati kita. Wal amalu ataupun wal amalu bil arkan, beramal dengan anggota badan. Yang kedua pula dia kata lisan lah, al-qawl bil lisan. Diletakkan hati nombor satu lah. Hati ni puncak lah. Puncak lah. Daripada hati kita bercakap kan. Daripada hati lah kita bercakapnya. Ia terdiri dari 7 cabang. Tadi 24 cabang kan. Yang hati ni lisan pula terdiri daripada 7 cabang. Mengucapkan kalimah tauhid, la ilaha illallah, iaitu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad, bahawa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Quran ni amalan lisan. Jadi kita ni perbanyakkanlah baca Al-Quran. Biasakan lidah kita ni sebut ayat-ayat Al-Quran. Supaya apa? Supaya biar di akhir perkataan kita ni, maknanya kita ni sebut apa yang kita biasa sebut, biasa baca. Baca Al-Quran. Cuba kita hafal Al-Quran tadi. Jangan rasa lemah semangat. Aku ni dah 50 tahun kata dah, 60 tahun kata dah, aku tak ada harapan nak hafal Quran. Tak ingat. Tak, jangan kata macam tu. Kalau budak-budak dia baca 10 kali ataupun 5 kali dia ingat. Kita mungkin 50 kali. Sebab umur kita 50 tahun. Kalau umur kita 60 tahun, kita baca 60 kali. Mungkin kita baca banyak-banyak kali kan. Dapat pahala insya-Allah. Baca Quran, baca Al-Quran. Jadi maknanya Quran tu dia akan datang sebagai syafaat untuk kita di akhirat besok. Dia datang, dia jadi peguam. Bukan pendakwa raya, peguam bela. Kan? Jadi peguam bela untuk kita di mahsyar besok. Tak ada upah, tak payah bagi duit dekat dia. Dunia ni cari peguam kena jual tanah, kena jual habis rumah-rumah nak cari peguam kan. Itu dia. Baca Al-Quran, belajar ilmu dan mengajarkannya. Kita belajar ilmu. Jadi ilmu ni keberkatan ilmu. Amalkanlah keberkatan ilmu ni, kita amalkan dan kita ajarkan. Manakala kita tahu satu, sebab tu kata para ulama ilmu ni, maknanya kalau kita nak ingat, kita ajarkan. Kita ajarkan. Kita baca satu benda, kita cerita kat orang. Kena 10 orang kita cerita, tak 10 kali kita ulang.
Itu dia. Jadi mana kita hafal satu ilmu, kita ingat satu ilmu, tu sedar kat orang. Maknanya tersampaikan. Lagi cara nak ingat ilmu adalah amalkan. Macam doa lah. Bila kita start baca doa tu, mentang-mentang lepas sembahyang tak baca doa dengan imam, terus tak baca doa. Ya. Maknanya bacalah doa. Doa yang Nabi SAW ajar tadi kan. Bila kita tak amalkan, tak baca, kita akan lupa doa tadi. Wirid-wirid yang Nabi SAW ajar tu kan. Ketika tidur, ketika nak bangun tidur, apa semua tadi kan. Doa keluar rumah, ya kan? Macam-macam lah yang Nabi ajar tu. Berdoa. Doa ni mana? Doa kan? Kena minta pada Allah Ta'ala. Zikir, termasuk di dalamnya istighfar. Istighfar ni memohon ampun kepada Allah. Bertasbih, mengucapkan subhanallah, dan menjauhi perkataan yang sia-sia. Tapi dalam maknanya, dalam ketika saya tengok dalam Fathul Bari itu tak sebut perkataan tasbih ni. Itu dia. Disebut zikir dia. Yang ketiga, amalan badan. Anggota badan kita. Ia terdiri dari 38 cabang. Itu dia. Yang berkaitan dengan anggota badan ada 15 cabang. Dia dikira habis ni. Dikira satu-satu daripada hati tadi kan. 24 tadi. Lepas tu campur dengan 7. Okay? Campur dengan 7. Dah 31 kan. Hak ni dia kata 38. 38 jadi 69. Dia kira satu-satu untuk kita. Tak penatlah kita nak cari kan. Alhamdulillah. Yang berkaitan dengan anggota badan ni ada 15 cabang. Bersuci, baik secara zahir maupun secara hukmiyah. Mandi, gosok sabun daripada najis badan kita, daripada najis dan kotoran daki apa semua. Kemudian hukmiyah ni apa dia? Berwudu ataupun mandi wajib tadi kan. Tu cara hukmiyah. Termasuk di dalamnya menjauhi barang-barang najis, perkara-perkara najis daripada anggota badan kan. Menutup aurat, menjaga aurat. Kemudian solat fardu dan sunat. Zakat, memerdekakan hamba. Dikira satu-satu untuk kita. Ini. Dermawan termasuk di dalamnya memberikan makan. Dalam bahagian dermawan pula masuk bagi makan pada orang lain. Memuliakan tetamu. Dikira tu. Puasa baik fardu maupun sunat. I'tikaf. I'tikaf di masjid. Mencari Lailatul Qadar. Haji, umrah dan tawaf. Ini yang berkaitan dengan anggota badan. Lari dari musuh untuk mempertahankan agama. Bukan lari kerana takut, lari kerana nak susun strategi lain lah. Macam kisah perang apa tu? Perang Mu'tah kan. Perang Mu'tah, maknanya sampai matilah sahabat-sahabat Nabi tu. Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harithah, kemudian Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu mati. Last kali dapat kepada Khalid bin Al-Walid, maka dia berjaya mengundurkan tentera Islam sampai ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, orang ambil tanah, orang balin kat depa. Kan? Dia pun kata, ya Qurrar, wahai orang, ya Furrar, wahai orang-orang yang melarikan diri daripada medan perang. Nabi kata jangan kata macam tu dekat depa. Walakinnahum Qurrar, depa ni bukan Furrar, bukan orang yang melarikan diri, bahkan Qurrar, mereka akan ulang balik susun strategi. Itu dia. Lari dari musuh untuk mempertahankan agama. Masuk di dalamnya, termasuk tu masuk di dalamnya ialah hijrah dari negeri musyrik ke negeri iman. Di negeri orang-orang kafir yang menindas, yang kita tak boleh nak beribadat padanya, tak boleh nak sembahyang, tak boleh nak tutup aurat, macam-macam tekanan dia buat. Larilah cari suaka politik tempat orang Islam. Itu dia. Memenuhi nazar. Bila bernazar maknanya kita penuhilah nazar tadi kan. Tak kira lah nazar yang kedekut ke, nazar yang tak kedekut ke. Ada nazar kedekut, ada juga nazar kedekut. Bila dapat baru dia nak buat.
Bila dapat baru nak buat ibadat. Kan maksud dia tu nazar yang kedekut lah. Jadi nazar yang tak kedekut ni macam ni lah. Aku esok aku nak puasa nazar. Ya Allah, esok aku nak puasa nazar umpamanya. Dia puasa lah. Wajib kat benda hak sunat tu jadi wajib. Puasa nazar. Aku bernazar esok aku nak baca Quran 5 juzuk. Maka dia kena baca lah 5 juzuk Quran. Kan? Tidak kena banyak kifarat. Itu dia nazar tadi kan. Kemudian berhati-hati dalam soal sumpah, yakni bersumpah dengan nama Allah secara jujur. Sumpah ni bukan boleh main-main kan. Sumpah takut berdusta atas nama Allah Ta'ala. Benda tak betul dia kata ada, dia kata betul, sanggup dia guna nama Allah Ta'ala tadi kan. Tu hanya ketika sangat berhajat hal itu. Itu dia. Kemudian memenuhi kafarat. Kifarat denda kan. Kifarat ataupun denda lah. Ketika dia melanggar ke apa ke, nazar ke apa ke, akan sumpah ke, dia kena kifarat. Misalnya kafarah sumpah, kafarah hubungan suami isteri di bulan Ramadan. Beratlah sampai kena puasa 2 bulan berturut-turut. Mau sampai hari yang hari terakhir daripada 2 bulan tu dia tak puasa. Kan? Maka dia kena ulang balik 2 bulan lagi. Kan? Itu dia. Ini yang berkaitan dengan anggota badan. Kemudian yang berkaitan dengan nafsu pula. Ia terdiri daripada 6 cabang. Menjaga kehormatan diri dengan cara menikah. Itu dia. Kahwin. Memenuhi hak-hak keluarga. Berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk di dalamnya tidak mendurhakainya, mendidik anak-anak. Silaturahim. Taat kepada penguasa dalam hal-hal yang tidak merupakan maksiat kepada Allah, dan kasih sayang kepada hamba sahaya. Maksud dia gitu. Dia bila taat kepada penguasa ni tak boleh lawan lah, tak boleh bantah lah pada benda-benda yang bukan maksiat. Kita kena ikut lah. Kan? Walaupun dia rampai harta kita, dia ambil tanah kita apa semua, walaupun dia zalim, kita kena taat juga. Tak boleh lawan ke? Tak boleh lawan. Kan? Dalam istilah ni tak ada perkataan lagi hidup lagi ngelaban lah. Kan? Lagi hidup lagi melawan, tak boleh melawan. Dengan pemerintah yang beragama Islam, pemerintah Islam tadi kan, yang memerintah kaum muslimin, tak boleh kita lawan dia walaupun dia zalim, walaupun dia zalim. Dengan apa cara sekalipun tak boleh lawan. Kemudian C, yang berkaitan dengan masyarakat luas. Tukar bateri kat mana? Kau duduk dalam bateri, poket habis bateri dah. Okey. Yang berkaitan dengan masyarakat, seluruh masyarakat. Ia terdiri dari 17 cabang. Menegakkan pemerintahan secara adil. Ni bila jadi ketua lah. Nak menegakkan pemerintahan secara adil. Kalau dia tak adil, bolehkah kita lawan dia? Tak boleh. Tak boleh lawan, tak boleh bantah. Jadi kita kena macam mana? Kena sabarlah. Takkan sabar saja kot. Nabi ajak macam tu. Takkan nak lawan Nabi SAW? Adakah kaul yang lebih baik daripada kaul Nabi? Adakah perkataan yang lebih baik daripada perkataan Nabi SAW? Dan ajaran yang lebih baik daripada ajaran Nabi SAW? Tak ada. Bila tak ada, kena sabar. Sampai bila? Nabi kata, isbiru hatta talqawni alal aud. Nabi kata, bukan sabar kata. Kamu kena sabar. Sampai bila? Keterbatasan sabar tadi tak ada, melainkan sampai mati. Hatta sehingga talqawni, kamu semua bertemu dengan aku di al-haud. Sebab Nabi kata, la yuzadanna aqwamun min ummati, atau Muhammad SAW akan diusir dari beberapa manusia daripada haudku. Pergi tu. Ini sebelum masuk syurga lah al-haud ni kan. Jadi macam tu keadaan dia. Kena sabar. Kalau dia tak adil, dia dosa lah, dia dengan Tuhan lah. Kita yang sabar ni kita dapat pahala. Orang yang nak melawan tu dia mari dalil mana dia nak melawan. Tak ada. Nabi tak ajar. Kan? Cumanya emosi yang mengajar lah. Mana boleh kita orang dah tindas kita macam ni, kita kena. Kan? Kita ada hak kita.
Kan? Hak kita di mana kita minta? Hak kita minta pada Allah Ta'ala. Hak kita minta pada Allah Ta'ala. Itu dia. Baik, mengikuti jamaah. Jamaah di sini mana jamaah? Kalau ikutnya al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdaka. Jamaah itu sesuatu yang bertepatan dengan kebenaran walaupun engkau berseorangan. Tidakkah kita baca akan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah umat qanitan lillah. Begitu. Di mananya walaupun kita ni seorang, kita berjamaah, maknanya jamaah di sini adalah sesuatu yang bertepatan dengan kebenaran. Dan satu lagi jamaah ni adalah jama'atus sahabah. Maknanya kita ni amalan kita bertepatan dengan jemaah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Maksudnya apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan agama tadi, maka kita ikut dan contohi para sahabat. Kerana apa? Qaumun, kan, ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi, satu kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Abarru hadhil ummati quluban, yang memiliki hati yang terbaik di kalangan umat ini. Wa a'maquha ilman, yang paling dalam ilmunya, iaitu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu dia. Sebagai itu kata-kata Ibnu Mas'ud, itu kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Supaya nak ikutlah orang yang telah mati. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Taat kepada ulil amri, orang-orang yang memerintah. Taatlah walaupun dia zalim. Macam Imam Ahmad bin Hanbal lah. Imam Ahmad bin Hanbal ni kan kena penjara, kena rotan, kena sebat teruk tadi kan. Sekali sebat pensan, teruk lah tu sebat tu. Lepas tu sahabat pengikut dia tadi kan, murid tadi kita lawan lah, kita angkat pedang lawan pemerintah ni, zalim sangat. Dia kata jangan. Imam Ahmad tadi kalau dia kata ya ke, habislah basah atas jalan raya tadi dengan darah-darah manusia. Kalau dia kata ya saja, habislah jadi haru biru, jadi kecoh habis. Kalau Imam Ahmad kata ya. Maksudnya apa yang macam berlaku dekat Mesir tu macam mana? Macam rakyat bangun. Ya, para ulama dah bagi fatwa tentang tu. Para ulama di sana ada muhaddisin macam Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Apa dia kata? Tapi buat ni tak mau ambil, kata para ulama muhaddisin tak mau ambil. Ulama dah beritahu. Maknanya fasad, kerosakan yang berlaku selepas tu lebih teruk daripada sebelum tu. Tengok apa yang berlaku lepas tu. Tidakkah lebih teruk daripada sebelum tu? Lebih teruk lagi. Maknanya sebab ulama tadi kan, depa ni Allah Taala bagi depa tadi dengan ilmu, dengan pandangan, ya, al-basirah tadi, pada dapat tengok maknanya suasana tadi. Kalau buat macam ni mungkin akan berlaku macam ni. Di Islam ni dia dah tutup pintu-pintu tadi sebelum berlaku. Para ulama dah bagi fatwa tentang tu. Jadi mereka tak mau dengar. Bila mereka buat, apa dah jadi lepas tu? Teruk. Kan? Jadi makin teruk. Maknanya kena tengok akhafu ad-dararain tadi kan. Mana yang lebih ringan mudarat dia. Tapi benda ni bila berlaku, dia teruk lah. Sampai hari ni. Kan? Pembunuhan. Pada asalnya dengan pelajar-pelajar kita sana boleh belajar dengan aman dan sebagainya. Bila berlaku macam tu, kena rompak, kena apa je, macam lagi benda yang tak elok berlaku tadi. Tengok, itu yang kita nampak secara zahir. Tapi kalau pemerintah tu dia tak nak turun, macam walaupun dia dah ber-40 tahun dan dia akan terus, walaupun dia tak mau turun, mana dalil yang membenarkan kita tidak menurunkan dia? Mana dalil? Oh, mari qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Oh, mari dalil dia. Oh, mari hujah dia. Tak ada hujah. Hujah dia akal dia. Kan? Hujah dia akal. Akal ni mana takat tu ya dia boleh fikir. Lepas tu apa yang akan berlaku dia tahu tak? Dia tak tahu tak. Jadi macam tu. Agama Islam ni dia ajar macam tu. Dia tutup pintu kerosakan, dia tutup awal-awal supaya jangan berlaku. Tapi dalam kandungan ni ada tulis dalam hal yang tidak merupakan maksiat. Ya. Ada apa? Maksudnya macam mana? Dalam benda maksiat kita tak boleh taat pada dia lah. Contohnya dia suruh kita minum arak. Kamu kena datang majlis minum arak saya. Tu kita tak.
tak boleh taat lah. Kan? Pemimpin yang zalim ni, maksud dia pemimpin yang zalim ni maknanya mungkin dia jenis minum arak apa semua apa. Tapi kalau dia suruh kita buat benda-benda yang maksiat, dia suruh tak kita buat benda maksiat? Ada tak pemimpin yang zalim tu dia suruh kita buat benda maksiat? Tak ada. Kalau dia suruh kita buat benda maksiat, kita tak boleh nak taat, tak boleh nak patuh. Tapi kalau dia buat maksiat, kita ni pergi tegur dia tak? Ahli dia. Bukan orang hadap sapu sampah tepi jalan nak pergi tegur dia. Kan? Jadi al-ulama. Jadi para ulama ni depan ni innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang takut, hanya takut dengan Allah Taala ni adalah para ulama. Jangan kita pergi cerca ulama pula. Ulama ni jenis makan tidur bila dia tegak pemerintah. Awak hang tahu ke bahawa ulama tu tegak tak tegak pemerintah tadi? Dia ni bila tegak pemerintah, dia nak beritahu kat kita kat, jemaah semua, saya kemarin saya ada jumpa pemerintah dan saya telah nasihatkan dia, saya cerita gini. Adakah dia perlu buat macam tu dekat kita? Kena beritahu kat kita macam tu? Tak. Bila ulama tidak menegur pemerintah, dia tak perlu beritahu pada masyarakat umum. Dan kita ni kena berbaik sangka kepada orang lain, terutamanya para ulama. Dilarang kita su'zon pada manusia, terutamanya pada ulama. Tapi kalau pemerintah dia tak, ulama dah tegur, dia tak mau buat, dia buat cara dia juga. Adakah boleh bagi kita mencabut daripada mentaatinya? Tak boleh. Kala tak boleh sama sekali. Tapi kalau orang-orang hizbi, orang yang berpartian tadi, dia kata mana boleh ni, mana boleh ni, tak betul ni. Kalau tak betul, marilah cara yang betul. Dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Jangan jadi khawarij. Ataupun ruh khawarij itu ada dalam diri kita. Jangan. Jadi walaupun dia penyeleweng macam tu, walaupun dia penyeleweng macam ni, kita nak kena taat lagi pada nak. Maknanya, isbiru, Nabi kata isbiru. Itu je perkataan Nabi SAW. Bukan perkataan orang biasa. Nabi kata, isbiru hatta talqawni alal hawd. Nabi kata macam tu. Jadi tugas kita apa? Tugas kita individu Muslim mendoakan kebaikan untuk pemerintah supaya Allah bagi hidayah kepada pemerintah dan sebagainya. Kalau kita duk laknat dia, bila kita nak doa dia? Ya. Ni penyeleweng ni apa ni, teruk semua macam-macam laqab kita bagi pada depa. Allah Taala kata wala tanabazu bil alqab. Allah kata macam tu. Kan? Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Kita ni laqab ni, gelar dia dengan gelaran yang macam-macam. Kita berdosa. Kan? Tapi Nabi dah bagi tunjuk ajar. Tapi kalau puak-puak hizbiyin, minta maaf cakap, kan? Dia pun tak terima benda macam ni. Dia pun kata lawan tetap lawan. Macam mana pun kita kena lawan. Ikut suka hang lah, nak lawan-lawan lah. Kan? Nak lawan-lawan lah. Tapi kalau hang ajak aku tak mau. Pasal apa? Orang mari dalil. Tu dia. Dalil jelas daripada Nabi SAW. Maknanya dilarang kita tadi berpartian. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah Taala larang kita ni berparti. Jangan berparti. Kan? Taat pada pemerintah tu wajib. Bukan semestinya kita sokong perbuatan dia. Kalau perbuatan dia yang salah tu bukan kita sokong. Bila makna tak sokong ni bukan makna lawan. Tu dia, tu cerita dia. Orang nak kata apa? Ni Syekh Wahabi lah ni, Wahabi besar. Tak masuk, tak ikut orang nak lawan kezaliman. Nak lawan-lawan. Itu. Baik, habiskan sikit 55 waris ni kan. Hadis di muka menunjukkan bahawa tauhid adalah cabang iman yang paling tinggi dan paling utama lah tauhid. Oleh kerana itu para dai hendaknya memulai dakwahnya dari cabang iman yang paling utama. Kemudian baru cabang-cabang lain yang ada di bawahnya. Dengan kata lain, membangun fondasi terlebih dahulu, yakni tauhid, sebelum mendirikan bangunan. Ini cabang-cabang iman yang lain. Mendahulukan hal yang terpenting, kemudian disusul hal-hal yang penting. Tauhid adalah yang mempersatukan bangsa Arab dan bangsa asing lainnya atas dasar Islam. Cuba tengok di Kaabah sudahlah, macam-macam kulit warna ada, macam-macam lahjah bahasa ada. Apa yang menyatukan manusia di sekitar Kaabah tu? Tauhid, akidah tadi kan.
Dari persatuan itu tegaklah daulah Islamiyah sebagai daulah tauhid, kerajaan tauhid. Jadi kita mulakan aqim daulatul Islam fi nafsika, dalam diri kita dulu. Dirikan negara Islam dalam diri kita. Kan? Kemudian keluarga kita, kemudian barulah sampai kepada masyarakat, dan secara tak langsung dia jadi negara. Macam Nabi SAW dia didik para sahabat dia yang macam tu. Jadi macam tu keadaan. Ini dalam masalah manhaj. Kita baca buku manhaj golongan yang selamat, kita kena jelas kaedah-kaedah ni yang Nabi SAW ajar pada kita, kan. Itu dia. Jadi janganlah kita simpanlah hati kita perasaan-perasaan yang agak kita kata ni tak sesuai lah dengan suasana kita hari ni, tak sesuai lah. Buang perasaan yang macam tu, kan. Jadi maknanya apa pun dalam agama kita ni, Nabi ni SAW dia ajar semua perkara. Nabi ajar semua perkara. Nak masuk tandas pun Nabi ajar, nak istinja pun Nabi ajar. Tambah kita kata dalam masalah negara ni, masalah umat tadi, kan, lagilah Nabi SAW sangat ajar kepada kita. Cumanya kita ni kadang-kadang kita dengan emosi, jadi kita faham ikut nafsu kita lah. Wal-a'yadu billah. Itu dia. Jadi insya-Allah kita berhenti dekat ni. Ada soalan, ada bantahan? Ustaz, kalau kita berzikir, ada lebih baik kita menyebutnya ataupun dalam hati je, tak apa? Maknanya tengok keadaan lah, kan? Tapi yang terbaiknya adalah bila sebut zikir ni, sebut dengan lisan, diikuti dengan hati lah, kan. Sebut dengan lisan zikir tadi. Ingat, makna zikir tu adalah ingat dan sebut subhanallah, subhanallah, kan. Itu zikir asalnya disebut dengan lisan. Bacaan Al-Quran pun zikir juga dengan lisan. Wallahu a'lam. Ustaz, pasal titian sirat tadi kan, kan ada orang kena campur semua tu, kan. Ada orang tu dia tak ada dosa, dia tak ada dosa yang dia takkan masuk neraka lah, tapi dia susah sangat nak melalui titian sirat tu. Maksudnya dia dalam rangka, batu tangan dia sakit semua, ada ke? Dia yang kita baca daripada hadis, maknanya dia amalan kita, ikut amalan kita. Sebab tu diberikan cahaya kepada seseorang mengikut amalan masing-masing lah. Dalam kegelapan untuk ke as-sirat tu, kan, ikut amalan masing-masing. Di maknanya Allah sebut dalam Quran, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tengok kepada timbangan amalan kita. Tapi akhirnya semua itu kembali kepada rahmat Allah Ta'ala. Sebab ada orang yang dosa banyak tadi, kan, yang diberikan kepada dia 99 sijillat, 99 sijil tadi, kan, daftar amalan, ditimbang di atas al-mizan tu, kan. Maka amalan kebaikan tak ada, maka dia kata habislah, putus asa lah. Allah Ta'ala kata, ada tak apa nama, kamu dizalimi oleh penulis-penulis ni, para malaikat yang menulis ni? Dia kata tak. Betul tak? Betul, memang betul lah macam tu, dia kata. Maksud dia begitulah. Maka Allah Ta'ala kata semuanya ada kebaikan di sisi kami untuk engkau. Maka dikeluarkan satu bitaqah yang tertulis padanya la ilaha illallah. Dia kata, hai Tuhan, apakah kad ni yang dibandingkan dengan amalan yang banyak 99 sijil tu, kan. Allah Ta'ala diletakkan timbangan bitaqah yang ada tertulis padanya la ilaha illallah tadi di atas timbangan yang sebelah lagi. Maka terangkat, pelanting habis segala 99 sijillat tu, kan, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya setiap orang tu dia masuk syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kembali kepada rahmat Allah. Itu dia. Jadi kita biasalah doa tadi, kan, minta rahmat daripada Allah Ta'ala. Itu. Wallahu Ta'ala a'lam. Jadi sebenarnya di antara amalan kita lah, dengan amalan kebajikan yang banyak tadi, ada yang laju sepantas kilat, ada yang merangkak, ada macam orang berjalan, kan. Jadi macam-macam lah tengok amalan. Tapi kita ni tak tahulah, kan, macam mana, adakah benda amalan kita dah buat, tapi kita tak confirm Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Tapi kita tahulah kita dah buat, kan, tapi kita tak pasti sama ada Allah terima ataupun tidak. Sebab tu kita ni orang beriman ada di antara dua, kan, khauf dan raja, takut dan harap tadi. Tu di tengah-tengah. Takut Allah tak terima, dan harap Allah Ta'ala terima tadi. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.